Pada 1 Jun baru-baru ini PAS telah menganjurkan satu perhimpunan yang diberi nama Himpunan Hijau di Kedah. Minta ulasan daripada PAS Kawasan Pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Himpunan Hijau 100,000 menuju ke Putrajaya yang diadakan di Stadium Darul Aman Kedah baru-baru ini. Pada asalnya ia menggantikan Muktamar PAS yang sepatutnya diadakan pada 1, 2 dan 3 Jun. Oleh kerana terlalu hampir dengan pilihan raya, maka PAS telah menggantikan muktamar yang sepatutnya diadakan pada hari itu dengan Himpunan Hijau menuju Putrajaya untuk membangkitkan semangat pada ahli-ahli supaya terus bekerja dengan bersungguh-sungguh bagi memenangkan PAS dalam pilihan raya yang akan datang ini. Walaupun kita diberi notis untuk hadir ke Himpunan Hijau itu agak lewat, lebih kurang 2 minggu saja diberi notis, tapi alhamdulillah ahli-ahli PAS yang begitu bersemangat bersama dengan penyokong-penyokong telah dapat hadir ke Kedah melebihi 100,000. Ini satu motivasi yang amat besar kepada ahli-ahli untuk meneruskan perjuangan mereka bagi menawan Putrajaya dalam PRU yang 13. Berbeza dengan apa yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional. Sebelum itu UMNO telah membuat 2 himpunan. Satunya himpunan 66 tahun sambutan UMNO di Stadium Bukit Jalil, yang kita lihat Perdana Menteri berucap dengan begitu bersemangat sekali, seolah-olah pilihan raya nak diadakan pada bila-bila masa saja. Tetapi kehadirannya tak sampai pun 100,000 berdasarkan ucapan Perdana Menteri sendiri yang mengatakan dia sangat bersemangat. Hari ini ramai yang hadir, hampir 100,000. Itu kalimah daripada Perdana Menteri. Apa yang kita lihat dalam penulisan-penulisan yang lain menyatakan himpunan itu antara 60,000 ke 70,000, paling tinggi pun 80,000. Itu diarah kepada UMNO seluruh Malaysia dengan dibayar dan dengan dipaksa. Sampai peringkat itu pun mereka tak mampu menghimpunkan 100,000. Kemudian yang keduanya, mereka mengadakan sebelum itu juga, selepas itu pula satu lagi himpunan 2 juta belia. Kalau dulu 1 juta, walaupun kehadiran tak sampai setengah juta pun 1 juta. Kemudian dinaikkan pula 2 juta, kehadiran tetap juga tak ramai. Mereka terpaksa memanggil ataupun K-pop daripada Korea, pop daripada Korea yang separuh bogen untuk nak tarik belia-belia datang ke himpunan 2 juta belia. Pun tak berjaya, walaupun terpaksa membayar beratus ribu kepada K-pop ini, dan dalam masa yang sama menafikan seniman-seniman, artis-artis Malaysia. Seolah-olahnya artis Malaysia ni tak mampu dah nak tarik belia-belia kita, kerana sebahagian daripada artis ni telah menyertai Pakatan Rakyat. Maka mereka terpaksa panggil K-pop daripada Korea. Berlainan dengan himpunan hijau kita, walaupun pergi dengan duit sendiri, walaupun susah sukar datang daripada jauh, tapi sambutannya Masya Allah. Bagi siapa yang pergi, kita sangat terasa begitu hebatnya, begitu yakinnya ahli-ahli kita untuk meneruskan perjuangan ini menuju ke Putrajaya. Yang paling saya lihat berjayanya ialah tidak ada sebarang rusuhan, tidak ada sebarang provokasi. Polis-polis memberikan kerjasama untuk mengendalikan lalu lintas semasa datang ke stadium dan semasa keluar daripada stadium. Jadi jelaslah perbezaan dengan bersih 1, 2 dan 3 yang berlaku huru-hara, yang berlaku semburan air kimia dan juga ditembak dengan gas pemedih mata. Dalam himpunan 1,000 ni, bila tak ada provokasi daripada polis dan polis tidak melepaskan tembakan gas pemedih mata, walaupun himpunan ini bermula jam 8 pagi berakhir 12 malam, tak ada pun sebarang kekacauan berlaku. Ini menunjukkan kekacauan-kekacauan berlaku itu bukan kita yang memulakan. Jelaslah dimulakan oleh pihak berkuasa polis ataupun orang-orang upahan UMNO Barisan Nasional. Satu lagi yang saya nak sentuh, kehadiran lebih 100,000 ni ke himpunan hijau di Kedah ni, seluruh mereka ini kita boleh pasti semuanya ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS. Kita boleh pasti mereka ini
Yang mengundi, kalau yang mengundi, mereka ini pasti mengundi PAS dan juga Pakatan Rakyat. Tidak seperti himpunan 2 juta belia dan himpunan sambutan 66 tahun UMNO. Oleh kerana mereka ini dibayar dan dipaksa, ada mereka pergi dengan cara terpaksa, dengan ditaja dan sebagainya. Maka orang UMNO sendiri pun ada yang berbisik kepada saya. Dia kata 100,000 PAS ini memanglah penyokong PAS, tapi himpunan UMNO belum pasti lagi mengundi UMNO. Yang datang ramai tu kata dia, belum pasti mengundi UMNO, kerana mereka terpaksa, mereka nak jaga projek-projek mereka, mereka pergi. Tetapi dalam pilihan lain, mereka tidak mengundi UMNO Barisan Nasional. Itu kedudukannya, himpunan yang dilakukan oleh UMNO, dan beza dengan apa yang dilakukan oleh PAS di Kedah Baru. Terima kasih. Ada tambahan daripada pimpinan lain? Saya nak menyentuh sikit tentang himpunan ni. Pertama sekali kita minta lah rakyat Malaysia, terutamanya orang Islam, membuat satu perubahan. Kalau mereka ni benar-benar ingin Islam ni tertegak di Malaysia, mereka boleh bandingkan dua perhimpunan. Pertama sekali, perhimpunan 1 juta belia ni tadi, yang mana kita lihat pengisiannya semua dah tahu. Pertama sekali, pengisian yang penuh dengan lara. Kalau kita tengok, untuk menarik anak-anak muda ini, mereka menggunakan artis-artis luar negara dengan menjemput K-pop tadi, sehingga kan belanjanya mencecah 900,000. Dan kita nak tanya kepada UMNO, dan UMNO mesti menyatakan dari manakah sumber 900,000 ni yang diperolehi. Adakah daripada duit kerajaan melalui Kementerian Belia dan Sukan ataupun penaja? Seandainya penaja, kita nak tahu siapa dia yang menaja ni. Kerana apa? Tidak mustahil penaja ini akan mendapat keuntungan yang di luar jangka melalui kemungkinan daripada sumber-sumber yang disalurkan oleh kerajaan, sama ada melalui kontraktor dan sebagainya. Itu yang pertama. Keduanya, kita boleh lihatlah pengisian kita, iaitu parti PAS. Apakah pengisian sewaktu kita melaksanakan perkara-perkara tersebut dalam himpunan? Pertama sekali, kita mengisikan dengan mendekati diri kepada Allah SWT, dipenuhi dengan semayang hajat, munajat dan syarah agama yang disampaikan oleh Ustaz Azhar. Seperti mana yang kita tahu, Ustaz Azhar ni waktu himpunan 1 juta umat ni ditendang, dia tak dibenarkan untuk berceramah berhampiran dengan tempat yang berada tersebut. Dan keduanya, kita boleh tengoklah, oleh kerana perhimpunan ni yang penuh dengan perkara yang lara yang dibuat oleh 1 juta umat ni tadi, maka berlakulah seperti mana yang kita lihat, berbelah-belah orang yang cedera dan yang ada parah pada dalam masa pertunjukan kereta tadi. Wallahu a'lam. Ada tambahan? Okey, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma nak menambah sikitlah ataupun nak mempromosilah tentang himpunan hijau ni sebagaimana yang telah ditekankan oleh Al-Fadil Wadibi dan sahabat saya Kapten Aliuddin selaku naib yang di-Pertua PAS kawasan. Cuma saya nak mengisytiharkan, selepas hijau yang dikendalikan oleh PAS pusat di Stadium Darul Aman Kedah di bawah pengarahnya Yang Berhormat Dato' Mahfuz Umar, dan selepas pada perhimpunan di Kedah itu, insya-Allah akan diturunkan kembali ke negeri-negeri, di mana selepas pada ini akan dibuat di Johor, dan insya-Allah di negeri Pahang Darul Makmur, PAS negeri Pahang akan melaksanakan himpunan hijau pada 1 Julai ataupun 1 hari bulan 7 tahun 2012, insya-Allah, hari Ahad insya-Allah. Dan bertempatnya di Kedah Terbuluh. Dan saya selaku Ketua Penanganan PAS Kawasan Pekan ingin menjemput seluruh ahli-ahli
seluruh penyokong-penyokong, seluruh yang membagi kerjasama kepada PAS untuk hadir ke Perhimpunan Hijau Negeri Pahang di Kedah pada 1 bulan nanti, insya-Allah. Saya menghayulah kepada sahabat-sahabat mesti hadir untuk kita menyemarakkan lagi, untuk kita menunjukkan komitmen kita terhadap perjuangan Islam kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita akan menjayakan dan matlamat kita ingin untuk menuju menguasai Wisma Seri Pahang, insya-Allah. Maka daripada situ, sahabat-sahabat, adik-adik PAS, penyokong-penyokong PAS, sekali lagi saya berhimpun supaya kita dapat bersama-sama membagi pandangan, membagi apa-apakah yang perlu diadakan, yang perlu kita buat untuk menyemarakkan lagi perjuangan kita terhadap PAS demi Islam yang tercinta ini. Wallahu a'lam. Soalan seterusnya, bagaimanakah pandangan PAS Kawasan Pekan dengan tindakan PT-PTN membeku pinjaman pelajaran untuk pelajar baru UNICEF di Selangor? Minta komen PAS Kawasan Pekan. Ini satu lagi tindakan yang sangat zalim yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional menggunakan PT-PTN untuk membekukan pinjaman pada pelajar-pelajar UNICEF. Sepatutnya pinjaman PT-PTN ini boleh dimanfaatkan oleh seluruh rakyat untuk mereka menyambung belajar, sama ada di IPTA ataupun IPTS. Tiba-tiba semua IPTA dan IPTS mendapat pinjaman ini kecuali UNICEF. UNICEF, pelajar-pelajar baru yang masuk pada tahun ini telah dibekukan, menyebabkan mereka begitu gelabah nak cari duit ke mana. Kita ingat ini tindakan PT-PTN sahaja. Rupa-rupanya tindakan ini direstui oleh kerajaan UMNO Barisan Nasional. Buktinya Datuk Seri Khalid Nordin, Menteri Pengadilan Tinggi, menyatakan nak bagi peluang kepada Pakatan Rakyat membuktikan yang dia boleh masukkan PT-PTN. Selangor ni di bawah Pakatan Rakyat, UNICEF di Selangor. Jadi nak bagi peluang kepada Pakatan Rakyat supaya buktikan kalau PT-PTN itu dimasukkan, maka kamu mampu menanggung pelajar-pelajar ini beri pendidikan secara percuma. Tan Sri Mahyuni Yassin selaku Timbalan Perdana Menteri begitu juga. Dia kata ini bukan salah PT-PTN, bukan salah kerajaan, ini salah Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar mengatakan kalau Pakatan Rakyat mengatakan nanti pendidikan diberi secara percuma, tak perlu lagi ada tabung PT-PTN ini. PT-PTN ini akan dimasukkan. Jadi oleh kerana Datuk Seri Anwar cakap begitu, mereka nak uji. Cuba sekat satu universiti saja, pelajar tahun pertama saja tidak diberikan pinjaman PT-PTN. Mampukah mereka menguruskan pelajar-pelajar ini? Kalau dengan disekat satu universiti saja dah tak mampu, jadi bagaimana kalau seluruh negara IPTA, IPTS ini dimasukkan pinjaman PT-PTN? Sudah tentulah Pakatan Rakyat tidak mampu. Ini sebenarnya suatu perkara yang sangat jauh daripada apa yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat menjanjikan kita akan masukkan PT-PTN ini kalau kita menang memerintah negara, kita menguasai Putrajaya, dengan kita menguasai sumber-sumber perbendaharaan negara, kita mampu untuk memberikan keistimewaan pada pelajar-pelajar ini. Kita mampu menambah peruntukan untuk memberikan pendidikan daripada peringkat rendah sampailah peringkat universiti secara percuma. Tapi ini kita tak merintah lagi. Sumber kewangan negara di bawah tangan mereka. Tiba-tiba mereka cabar kita dengan menyekap. Ini adalah satu tindakan yang sangat zalim. Walaupun pada hemat mereka, mereka nak menjadikan rakyat benci kepada Pakatan Rakyat dengan sebab anak-anak mereka tak dapat pinjaman PT-PTN ini. Tapi saya yakin dengan tindakan yang tidak masuk akal seperti ini, bukan rakyat benci kepada Pakatan Rakyat, tapi rakyat akan lebih benci berganda-ganda kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi kalau itu yang berlaku, maka perancangan mereka sudah pun tidak berjaya.
daripada mereka nak memenangkan mereka, akhirnya mereka akan mendapat kutukan daripada rakyat yang ramai terhadap pembukuan pinjaman PT-PTN ini bagi UNICEF Selangor. Walau macam mana pun, Menteri Besar memberi jaminan untuk mencairkan aset UNICEF bagi menampung pelajar-pelajar ini. Maknanya walaupun mereka bekukan, masih ada jalan. Walaupun kita belum memerintah negara, masih ada jalan untuk kita dapat menampung keperluan pelajar-pelajar yang tidak dapat pinjaman PT-PTN ini. Contoh. Saya nak tambah sikit lah berkenaan dengan PT-PTN. Sekali lagi lah saya menyeru pada seluruh rakyat Malaysia, tak kira yang beragama Islam ataupun bukan Islam, nilailah tahap kepimpinan negara yang ditunjangnya oleh UMNO ni. Otak mereka ni manalah agak letak. Sedangkan mereka semua tahu pendidikan adalah tanggungjawab kerajaan pusat, bukan tanggungjawab kerajaan negeri. Dia ada perkara-perkara yang di bawah kerajaan negeri dan ada perkara-perkara yang ditadbir oleh kerajaan pusat. Berkumpul dengan IPTS dan IPTA ini adalah tanggungjawab kerajaan pusat. Mengapa diletakkan benda ni kepada kesalahan kepada kerajaan negeri? Tetapi seperti mana yang dikatakan oleh YDP tadi, insya-Allah kerajaan negeri akan menyelesaikan masalah ini. Tetapi kita rasa duka cita kerana negara kita ni dipimpin oleh UMNO, khususnya tunjang kepada Barisan Nasional ni. Saya lihat menteri-menteri ni tak ubah macam orang tak pernah sekolah. Dia tidak dapat membezakan antara tanggungjawab kerajaan pusat dan tanggungjawab kerajaan negeri. Begitu juga dengan pinjaman tadi. Buat masa ini kita masih belum lagi memerintah. Dan insya-Allah dengan tindakan beliau yang di luar daripada peradaban ini, Allah akan membantu kita. Dan seandainya kita berjaya memerintah di Putrajaya ni, semestinya kita akan laksanakan janji kita untuk pendidikan percuma ini, insya-Allah. Soalan ketiga, beberapa hari lepas kerajaan mengumumkan penurunan petrol RON 97 sebanyak 10 sen 1 liter. Apakah komen PAS Kawasan Pekan isu ini? Yang pertama saya nak sebut, dalam tawaran Pakatan Rakyat kepada rakyat Malaysia ni, apabila kita menang hari ini menguasai Putrajaya, besok kita akan turunkan harga minyak. Banyaklah janji-janji kita, termasuk apa yang disebut dalam buku jingga. Walaupun buku jingga ini diserang habis-habisan oleh UMNO dan Barisan Nasional, mereka mengatakan tawaran-tawaran dalam buku jingga itu tidak logik. Kalau dilaksanakan akan bankrupt negara. Pakatan Rakyat ini hanya pandai cakap saja, buat janji saja. Dia tak tahu kedudukan ekonomi negara macam mana. Sekiranya apa yang dijanjikan oleh Pakatan Rakyat itu dilakukan, negara akan bankrupt dan rakyat tidak terbela lagi. Tapi di sebaliknya, dalam diam-diam mereka cuba melaksanakan sedikit-sedikit apa yang ada dalam buku jingga. Kalau sebelum ni mereka telah bercakap dan telah bentang undang-undang menggantikan ISA, menghapuskan ISA. Itu pun tawaran kita. Dalam buku jingga kita akan hapuskan ISA. Mereka rasa gelabah kalau mereka tidak buat satu pun apa yang ditawarkan dalam buku jingga. Maka mereka carilah cara-cara untuk nak menenangkan rakyat dan untuk kelirukan rakyat. Mereka kata mereka hapus ISA, ganti dengan 2 undang-undang baru yang tidak kurang zalimnya daripada ISA. Tapi apakah benar mereka telah hapuskan ISA? Kalau benar telah dihapuskan ISA, semua orang yang ditangkap atas nama ISA dibebaskan. Tapi masih ramai yang merengkok dalam tahanan, ditangkap atas nama ISA, masih belum dibebaskan. Itu menunjukkan kerajaan tidak serius dan tidak benar dalam janjinya mengatakan ISA telah dihapuskan. Cuma nak menenangkan kadar rakyat kerana Pakatan Rakyat telah menawarkan sesuatu yang amat baik untuk hapus ISA. Begitu juga bila Pakatan Rakyat sebut tentang gaji minimum.
tentang gaji minimum. Kalau kita merintah, kita akan ada gaji minimum. Akhirnya mereka pun sebut, mereka pun dah buat pun ya, keputusan gaji minimum 900 di Semenanjung, 800 di Sabah dan Sarawak. Tapi belum berjalan. Paling cepat pun selepas 6 bulan ataupun selepas tahun, ataupun boleh lagi. Maknanya syarikat-syarikat kecil minta pengecualian, minta dilewatkan untuk pelaksanaan gaji minimum ini. Selepas itu dia pergi pula harga minyak. Kita kata hari ini kita menang, besok turun harga minyak. Dia pun turunlah 10 sen. 10 sen ni sikit sangat. Laka pun yang diturun itu bukan RON 95. Yang rata-rata rakyat menggunakan RON 95. Yang 97 ni orang besar je. Kata-kata Masjid PNW, pemimpin-pemimpin yang benar. Maka dia turun yang kepentingan dia. Dia bukan turun yang kepentingan rakyat. Sepatutnya dia turun RON 95. Turun 80 sen ke, RM1 ke. Dan RON 97 boleh turun juga, tapi bukanlah turun 10 sen. Jadi nampak sangat dia mempermainkan rakyat. Dia sebut harga minyak turun 10 sen, tetapi yang turun dia RON 97, bukannya RON 95. Jadi kita tak naklah maknanya perkara-perkara seperti ini akan dapat mengelirukan rakyat. Kita yakin rakyat sekarang sudah sukar untuk dikelirukan oleh UMNO Barisan Nasional, dan rakyat sudah memahami perkara ini semua. Dan kita yakin walaupun apa mereka lakukan, mereka sebenarnya tidak melakukan sepenuhnya sebagaimana tuntutan buku jingga, tapi hanya ambil sedikit-sedikit untuk nak kelirukan rakyat. Dan saya yakin rakyat tak akan mampu dikelirukan lagi, dan UMNO Barisan Nasional akan ditumbangkan dalam pilihan raya yang 13 nanti, insyaAllah. Soalan yang terakhir, iaitu 2 minggu lepas Sorotan Seminggu telah menerbitkan satu isu khas setinggan di Kuala Pahang. Apakah perkembangan terbaru isu tersebut? Ya. Alhamdulillah, kita rasa syukurlah kepada Allah SWT, yang mana daripada ceramah kita dan seterusnya, daripada tindakan kita pergi ke kawasan yang berlaku tadi, iaitu Mas Tinggal di Kuala Pahang ni, maka kita dapat maklumat yang bahawa pimpinan UMNO telah turun ke sana, telah menghimpun penduduk-penduduk setinggan ini, dan telah pun membuat janji untuk membina rumah berkembar dan akan diberikan kepada penduduk-penduduk ini. Dan saya dipahamkan juga rumah ni kena bayar. Itu saya tak dapat maklumat yang terperinci, tapi saya haraplah JKK ataupun juga jawatan kuasa bertindak bagi rumah setinggan ini pastikan bahawa janji-janji ini dibuat secara bertulis, bukan janji-janji sebagai janji politik. Kerana mereka ni orang-orang kampung, orang-orang nelayan ni selalu tertipu. Apatah lagi janji-janji yang dibuat menjelang pilihan raya. Dan berkaitan dengan pokok kelapa yang telah ditolak oleh pemaju ataupun kontraktor ni tadi, saya haraplah juga ahli jawatan kuasa yang dilantik pagi ni menuntut atau meminta ganti rugi yang berpatutan. Saya bimbang atas janji rumah tadi atau yang ini, maka mereka semua ni akan terpedaya, dan juga pokok-pokok mereka ni tak dibayar ganti rugi. Kerana apa? Terpedaya dengan janji untuk dapat rumah dan sebagainya. Dan kita tahu perkara ni telah dijanjikan bukan baru. Tahun 1999, selepasnya Datuk Najib ni hampir kalah dengan 241 undi. Oleh kerana Kuala Pahang dapat dikuasai oleh PAS pada masa itu dan jenis oleh PKR, maka mereka berjanji untuk memberi rumah ataupun memberi lot kepada penduduk-penduduk rumah setinggan tadi. Tetapi setelah sampai ke tahap pilihan raya 2012, masih tak berlaku perubahan. Kita sebagai anggota PAS, terutama pimpinan PAS, sentiasa meng-highlightkan benda ni atau sentiasa memperjuangkan benda ni, barulah kita nampak ada sikit tindakan. Tapi saya rasa ini tindakan hanya
untuk mengelabukan mata rakyat, terutama sekali memperdayakan penduduk Seringgan ini. Jadi janganlah penduduk Seringgan ini akan terpedaya sekali.